Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi, salam Ramadan kepada semua teman-teman yang bersama saya di channel YouTube saya. Terima kasih banyak kerana sudi untuk bersama. Dan hari ini kita masih lagi mengulas tentang pemilihan parti yang nampaknya semakin lama semakin hangat diperbahaskan dan juga mendapat berbagai pandangan di media sosial terutamanya. Dan hari ini saya cuma nak mengatakan bahawa di dalam kita berkempen ada di pihak sebelah sana, ya, nampaknya dah mula menyerang secara peribadi, mungkin tengok pelik lah, ya, seolah-olah seperti dalam keadaan tertekan dan juga penuh emosi, sehingga kan mengungkit konon-kononnya Rafizi memberikan kerja kepada Setiausaha Agong, dan alhamdulillah, ya, persoalan itu telah pun dijawab oleh Setiausaha Agong sendiri. Kalau dia tak jawab pun, saya rasa ramai ahli-ahli, ya, yang mengenali beliau, yang berada dalam parti tahu akan jawapannya, dan sedar bahawa itu hanya satu propaganda yang dibawa oleh Rafizi, ya, untuk cuba mempengaruhi ahli-ahli keadilan dan juga ahli baru yang mungkin tidak tahu perkembangan dalam parti 2-3 tahun kebelakangan ini, ya. Jadi mereka Rafizi cuba mendapatkan simpati daripada penyokonnya, nak menunjukkan bahawa dia telah banyak berjasa kepada Saifuddin Nasution, iaitu calon yang akan bertanding bersama beliau untuk jawatan timbalan presiden. Jadi saya pun tidaklah menangka bahawa sampai ke tahap itu Rafizi berkempen, ya. Sampai kita nak ungkit-ungkit kita kononnya, ya, memberikan peluang pekerjaan kepada Saifuddin. Saya rasa kalaulah betul sekalipun, dan memang tak betul pun sebenarnya, memang tak betul seperti mana Saifuddin telah menjawab. Tapi kalaulah betul sekalipun, ya, wajarkah kita ungkit, ya, bantuan kita kepada rakan kita, apatah lagi melibatkan kerjaya, di mana kerjaya itu, ya, dia memberi makan kepada anak bininya, ya, keluarganya. Wajarkah kita ungkit hanya kerana untuk kita menang dalam pemilihan ini, ya. Dan kita pun tahu Rafizi juga pernah mendapat bantuan daripada pihak lain, ya, daripada parti sendiri, ya. Beliau pernah ditawarkan jawatan dalam parti, beliau pernah juga diberikan tempat di dalam Pejabat Ekonomi Negeri Selangor, ya, tapi tak pernah lagi lah pimpinan-pimpinan dalam parti mengungkit. Presiden pun tidak pernah mengungkit, ya, apa yang telah diberikan. Tapi saya pelik dengan perangai Rafizi ini bila terus kepada isu-isu yang serangan peribadi kepada Setiausaha Agong keadilan. Dan sebagai orang yang didakwa, orang yang ditohmahkan, ya, menjadi kewajipan beliau untuk menjawab. Tetapi apabila Saifuddin menjawab, dikatakan Saifuddin pula menyerang Rafizi, ya, secara peribadi, yang sebenarnya serangan itu tidak akan berlaku sekiranya kamu tidak membuat tomahan dan juga tuduhan yang salah, yang jelas tak betul, yang jelas menipu pada penyokong, ya. Banyak lagi sebenarnya kenyataan Rafizi yang saya rasa boleh kita sanggah. Termasuk juga dakwaan yang mengatakan dia disingkirkan daripada Majlis Presiden hanya kerana dia tidak suka kepada Mahathir, ya. Dia menyatakan bahawa dia terpaksa melarikan diri daripada parti kerana dia tidak suka Mahathir, Mahathir tidak suka kepada dia. Oleh kerana untuk memudahkan laluan Anwar, maka dia menarik diri daripada berada dalam parti, ya, dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan. Ini juga satu pembohongan yang besar, ya, bagi ahli-ahli yang baru mungkin dia percayalah, ya, percayalah terutamanya kepada kaum-kaum tegar. Tapi bagi kita yang rapat, yang mengikuti rapat, dan kita tahu bahawa Majlis Presiden ini terdiri daripada orang-orang yang tertentu saja yang berada dalam Majlis Presiden. Dan Rafizi pernah berada di dalam menganggotai Majlis Presiden sewaktu beliau menjawat jawatan naib presiden, ya. Kerana dalam Majlis Presiden itu kita ada timbalan presiden setiap parti, ya, 6. Saya ingat saya 6 orang setiap parti akan menghantar wakil di dalam Majlis Presiden, ya. Presiden, timbalan, naib presiden, ya, 2 naib presiden juga Setiausaha Agong masing-masing akan berada di dalam Majlis Presiden. Dan sewaktu Rafizi berada dalam Majlis Presiden, beliau adalah menjawatan sebagai naib presiden. Maka sebab itu beliau berada di dalam Majlis Presiden.
Dan apabila beliau digugurkan, bukan digugurkan lah, tidak berada dalam jadi presiden, sebab apa? Sebab pemilihan parti, beliau bertanding sebagai timbalan presiden, menentang Azmin, dan beliau tewas. Beliau tewas dalam pemilihan tersebut. Siapa naib presiden yang menang ketika itu? Yang menang ketika itu adalah Zuraidah dan juga Xavier. Maka Zuraidah dan Xavier berada di dalam majlis presiden, ya, yang sebelum itu diisi oleh Rafizi, ya. Dan kita faham juga Nur Izzah juga di antara orang yang bercuti, ya, daripada parti. Jadi kita tidak bolehlah mengatakan bahawa parti menyingkirkan beliau ataupun Parti Harapan itu menyingkir beliau daripada majlis presiden. Dia tahu keadaan itu sebenarnya, tetapi dia cuba untuk memperdaya para penyokongnya. Dan bagi kita, ya, walaupun Saifuddin belum lagi menjawab isu ini, tapi tak perlu Saifuddin lah, ya, anggota-anggota yang tahu tentang perkembangan ini tahu dengan lebih jelas, ya. Tidak ada penyingkiran pun sebenarnya kepada Rafizi. Kalau betul parti tidak suka kepada Rafizi, mustahil Anwar Ibrahim melantik beliau sebagai naib presiden, ya, naib presiden yang dilantik. Walaupun beliau tewas sebagai timbalan presiden, tetapi Anwar Ibrahim melantiknya sebagai naib presiden. Bermakna parti tidak pernah meminggir beliau, parti tidak jauh sekali daripada membenci beliau. Malahan diangkat beliau ke dalam jawatan kanan dalam parti sebagai naib presiden. Apakah dia terima jawatan itu? Apakah dia melaksanakan, ya, tugas di dalam jawatan naib presiden? Ya, anda sendiri boleh jawab. Ya, anda sendiri boleh beri jawapan. Dan dia juga memberi alasan bahawa dia bercuti 2-3 tahun, ya, bercuti kerana nak tumpukan kepada kes-kes mahkamah, kerana beliau menghadapi kes mahkamah. Ini juga alasan yang diberikan kepada para penyokong. Saya tak tahu, ya, apakah logik untuk kita fikir bahawa dengan satu kes mahkamah, ya, yang dihadapi oleh Rafizi itu menyebabkan beliau tidak perlu berada dalam parti, tidak perlu lagi bergerak dan membantu parti. Sedangkan kita lihat ramai lagi pimpinan lain yang terlibat dalam kes mahkamah boleh saja membantu parti. Ya. Kita lihat parti musuh kita lah, UMNO. Ya. Presidennya Najib bukan satu pertuduhan, berbelas-belas pertuduhan. Dia juga menghadapi kes mahkamah. Zahamidi juga menghadapi kes mahkamah. Tetapi Zahid ataupun Najib, semua pilihan raya, ya, PRA kecil ataupun PRN, beliau tampil membantu partinya. Ya, beliau berada di dalam setiap kempen-kempen membantu partinya, walaupun di dalam beliau menghadapi perbicaraan di mahkamah, ya, kerana mahkamah ini bukan setiap hari bicara, ya, bukan setiap hari bersidang. Dan Najib boleh hadapinya. Kadang-kadang dia pergi mahkamah pagi, petang dia berkempen. Begitu juga contoh kita boleh ambil daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Ya, beliau menghadapi kes bukan sikit-sikit punya kes, ya, bukan kes kecil-kecil, kes besar-besar. Ya, 1 kali, 2 kali dia masuk ke dalam penjara. Dan sepanjang perbicaraan, ya, suatu beliau berada di luar, sepanjang kes berjalan, beliau membantu parti, ya, sehinggalah beliau disumbat ke dalam penjara. Di situ beliau tidak lagi boleh membantu parti. Bahkan kadang-kadang dalam penjara pun, dia masih lagi cuba nak bantu parti. Kita dapat tengok beberapa surat dia dari penjara yang berjaya disuruh keluar. Itu adalah sumbangan beliau. Dari dalam penjara pun, beliau cuba menyumbang, ya, memberikan nasihat, pandangan kepada parti. Beginilah seorang pejuang. Ya. Ya. Di apapun keadaan, sedaya upaya, dia akan tetap memberikan sumbangan kepada parti. Ya. Jadi alasan Rafizi bahawa dia bercuti 3 tahun itu kerana kes mahkamahnya adalah alasan, ya, kalau dia rasa dia perlu berehat, tak apalah. Ya. Tapi tidak perlulah sampai nak bodohkan kita. Ya. Banyak contoh kita lihat, ramai pimpinan lain yang juga diseret ke mahkamah, yang menghadapi perbicaraan, boleh saja memberikan ruang dan masa untuk membantu parti. Apatah lagi dalam keadaan parti dalam keadaan kritikal. Ya, parti memerlukan kerjasama dan juga bantuan daripada semua pihak, termasuk daripada Rafizi yang telah diberikan amanah, ya, dilantik sebagai naib presiden yang dilantik. Jadi alasannya itu tidaklah kita fikir satu alasan yang boleh diterima oleh akal kita lah, ya, bercuti kerana ada kes mahkamah. Dan kalau kita lihat selepas beliau dibebaskan, ya, beliau tetap juga tidak membantu parti. Ya, dia teruskan percutiannya. Ya, tidak juga membantu parti.
Jadi kalau alasannya kerana kes, selepas kes bahkan selepas beliau dibebaskan, beliau masih juga tidak membantu parti. Bahkan sebaik saja beliau dibebaskan, dalam wawancaranya beliau secara jelas menyebut bahawa beliau tidak lagi berminat untuk parti. 3-4 tahun beliau ingin berehat, tumpukan kepada perniagaan dengan keluarganya. Itu jelas disebut oleh Rafizi. Jadi itulah sebenarnya jawapan kepada kenapa beliau bercuti. Tak ada pula dia sebut tentang dia terpaksa mengundur diri parti kerana nak beri gaduhan kepada Anwar dan sebagainya. Jadi saya tengok setiap kali dia berceramah ataupun dia berkempen di beberapa tempat, beberapa negeri, kadang-kadang alasan-alasan diberikan itu bercanggah di antara satu sama lain. Yang mula-mula dia kata tidak perlu berada dalam parti, buat apa berada dalam parti kalau pandangan saya tidak terima. Kemudian dia berkata pula nak tumpu pada kes mahkamah. Kemudian dia kata pula kerana nak beri laluan kepada Anwar jadi PM. Terlalu banyak alasan-alasan yang diberikan kenapa beliau bercuti. Dan sebenarnya kita tak perlulah petikaikan sangat cutinya, kerana dia seorang manusia, dia perlukan cuti, berhak untuk bercuti. Zaman pula bekerja dalam parti ini bukan ada gaji. Boleh saja dia bercuti, kita tak petikaikan itu. Kalau dia bercuti 10 tahun pun, dia nak come back kepada parti, dia umum untuk bertanding, tidak ada masalah. Bagi kita, isu cuti tidak ada masalah. Yang jadi masalahnya bila dia come back, selepas dia bercuti panjang, kemudian dia menyatakan seolah-olah orang lain tidak buat kerja. Pimpinan lain tidak membantu parti. Pimpinan lain tidak membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu kalah banyak pilihan raya. Ini yang jadi masalah. Bila dia tidak membantu parti dalam 2-3 tahun, kemudian bila dia muncul, dia menyatakan orang lain pula tidak membantu parti. Jadi inilah yang menjadi persoalan. Sebab itulah tomahan-tomahan beliau ini kita jawab. Walaupun Saifuddin kadang-kadang tidak nak jawab isu-isu yang remeh seperti ini, tetapi kita sebagai ahli yang tahu akan jawapannya, wajar kita memberikan jawapan kerana kita nak mengelakkan daripada ahli-ahli lain yang terus terpedaya dengan politikus yang seperti ini, yang sanggup berbuat apa saja demi untuk mendapatkan sokongan. Dan banyak lagi lah dalam kempen-kempennya yang kita rasa wajar untuk kita jawab, bukan untuk nak mencari perbalahan ataupun pergaduhan dalam parti. Bagi saya, menjawab segala tuduhan itu bukan tandanya kita berbalah ataupun tanda kita bergaduh, tetapi tanda untuk kita memberi penerangan kepada ahli-ahli yang mahu mendengar penerangan kita dan boleh menerima jawapan kita. Terpulanglah kepada ahli nak percaya kepada dia ataupun nak percaya kepada Saifuddin dalam isu ini. Kita dianugerahkan akal dan fikiran, gunakanlah akal fikiran itu sebaik mungkin untuk kita memilih mana satukah yang kita rasa ada kebenarannya. Sebab itu dalam kempen kali ini saya rasa agak pelik sikit, yang sangat-sangat peribadi ini nampaknya lebih ke depan daripada apa yang sepatutnya berlaku lah. Sebab itu Rafizi Azmin dulu pun saya di antara orang yang menepung kuat Rafizi, dan saya lihat tidaklah banyak kempen-kempen berbentuk pribadi waktu itu, walaupun daripada Rafizi maupun daripada Azmin. Tidak banyak serangan-serangan pribadi. Tapi kali ini saya rasa pelik, serangan pribadi yang ditujukan kepada Saifuddin itu agak keterlaluan, sampai mengungkit kerja-kerja dan sebagainya. Saifuddin boleh saja kalau nak ungkit apa-apa tentang Saudara Rafizi. Dia sebagai Ketua Agung, tentunya ada banyak perkara yang boleh diperkatakan. Tetapi saya fikir Saifuddin tidak sampai ke tahap itu, untuk menceritakan sejarah Saudara Rafizi dalam parti, apa yang dibuat, apa surat yang dihantar, apakah sebenarnya yang berlaku. Mungkin Saifuddin tidak mengambil pendekatan untuk mendedahkan semuanya kerana ia tidak ada kaitan dengan pemilihan parti pada kali ini. Tapi apabila Rafizi membuat tuduhan, tomahan dalam setiap kempen penerangannya, maka sudah pastilah Saifuddin akan memberikan jawapan agar tidak ramai yang dapat diperbodohkan daripada propaganda seperti ini. Bahkan kadang-kadang kita lihat Datuk Seri Anwar juga terpaksa campur tangan untuk menjelaskan beberapa isu. Contohnya adalah isu kemah besar. Adalah tuduhan mengatakan
Anwar ni seperti menyokong Saifuddin. Sebenarnya tidak. Ya. Apabila Rafizi menyerang Saifuddin dalam isu kemah besar, ini bermakna bahawa Rafizi menyerang parti. Kerana keputusan kemah besar itu bukan terletak di tangan Saifuddin. Keputusan kemah besar itu terletak di tangan keputusan mesyuarat di dalam parti. Apabila menyerang kemah besar bermakna menyerang parti. Apabila menyerang parti, maka wajarlah Presiden parti untuk memberikan penjelasan. Ya. Kalau kita nak cerita, nak ungkit kemah besar ni, boleh saja kita ungkit. Ya. Apakah Rafizi tidak pernah terlibat dalam kemah besar ini? Apakah kumpulan-kumpulan dia, kawan-kawan dia, ya, cai-cai dia tu tidak pernah terlibat di dalam keputusan kemah besar ini? Boleh saja kita cerita kalau kita nak cerita. Tapi buat apalah kita nak cerita benda-benda yang telah pun berlalu. Kemah besar pun tidak wujud. Ya. Cuma ditakut-takutkan dalam kempen ini. Maka keluarlah perkataan, kalau sokong Saifuddin, maka kita akan kemah besar dengan UMNO dan Bersatu. Padahal benda tak wujud pun. Ya. Dalam retreat di Polisian tidak pernah sebut tentang UMNO dan juga Bersatu. Ya. Yang disebut retreat itu adalah kemah besar di Kenangan Pembangkang. Ya. Dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu yang diputuskan di dalam retreat Perhatian Harapan yang disebut oleh Saifuddin. Tetapi diolah dalam kempen-kempen Rafizi, seolah-olah sokong Saifuddin, maka parti akan bergabung dengan UMNO dan juga Bersatu. Jadi inilah yang tak betulnya, ya, fakta yang dibawa oleh Rafizi jelas, ya, cuba untuk mengalih perhatian daripada isu sebenar mengapa dia tidak terlibat di dalam parti 2 dan juga 3 tahun yang lalu. Ya. Jadi nak melenyapkan isu itu, ya, dia kena terpaksa bawa isu-isu yang dirasa orang akan bersimpati dengan beliau. Timbul pula sekarang ini, kalau nak berunding, sokong Saifuddin. Kalau nak berperang, sokong saya. Jadi satu slogan yang saya rasa tidak adil, ya, nak ditujukan kepada Saifuddin. Ya. Kerana beliau sebagai Setiausaha Agung, beliau bukan Presiden Parti, beliau tidak boleh menentukan hala tuju parti sama ada nak berunding ke, nak berperang ke, nak bercuti ke, nak berehat. Itu bukan tugas, ya, Setiausaha Agung. Kalau tanya secara peribadi kepada saya, kalau ada pilihan berunding atau berperang, saya pasti saya pilih berunding. Kerana itulah ajaran agama yang diajar. Iaitu di antara kita nak berbaik ataupun kita nak bermusuh. Kita harus pilih berbaik dahulu. Tapi yang pentingnya di dalam perundingan ataupun apa saja hubungan, yang pentingnya prinsip itu harus kita pegang. Berunding dengan sesiapa pun, bercakaplah dengan siapa pun, berpakatlah dengan siapa pun, asalkan jangan sampai menjual prinsip. Inilah yang dilakukan pada Datuk Seri Ibrahim, dan kerana itulah beliau masih tidak menjadi Perdana Menteri. Ya, kalau beliau berunding sehingga menjual prinsip, Anwar sudah jadi Perdana Menteri. Ya, sudah menjadi Perdana Menteri. Tapi beliau berunding, bercakap, bertemu dan sebagainya, tetapi dengan membawa prinsip yang beliau pegang erat. Sebab itulah apa pun rundingan gagal. Sebab mereka tidak sanggup untuk menerima prinsip yang kita pegang selama ini. Jadi apakah salah, ya, pendekatan berunding itu? Ya? Apakah kita mahu berperang? Ya? Keadilan wujud bukan untuk berperang. Ya? Kerana wujud untuk mencari seramai mungkin kawan dan mengurangkan, ya, seramai mana pun musuh kita. Ya? Kita kurangkan musuh, perbanyakkan kawan. Itulah sepatutnya yang ada pada parti politik. Tetapi sebab nak dapatkan undian, kalangan anak muda, ya, nak nampak hebat, nak nampak hero, maka dia kata sokong Saifuddin kalau suka kepada rundingan. Kalau suka kepada peperangan, sokonglah saya. Seolah saya lah pejuang, saya lah hero, saya lah jeneral dalam peperangan. Ya, hakikatnya dalam 4 peperangan pilihan raya sebelum ini tidak pernah pun kamu turun, ya, di dalam peperangan tersebut. Hari ini dalam pemilihan kamu kata kamu suka kepada peperangan. Jadi inilah perlu saya jelaskan dan saya akan jelaskan dari masa ke semasa sekiranya ada isu yang boleh saya jawab. Ya. Kerana saya faham Saifuddin tidak banyak masa untuk menjawab isu-isu remeh sedemikian rupa. Tapi cukuplah, ya, bagi mereka yang tahu untuk penjelasan, ya, sekadar mana yang kita tahu, sekadar mana fakta yang kita perolehi, sekadar mana yang boleh kita jawab, kita akan jawab agar kekurangnya kita dapat memberi pencerahan kepada mereka yang keliru sekali, ya, di dalam kempen-kempen yang telah diadakan. Ya. Jadi sekian dulu untuk kali ini. Semoga kita jumpa lagi di lain masa dalam isu-isu yang boleh kita
sharekan bersama, yang boleh kita berikan penjelasan. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada anda yang telah pun like, komen dan sebagainya selama ini di dalam channel YouTube saya, yang telah pun subscribe channel YouTube ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Yang belum subscribe, bolehlah subscribe ya, untuk kita memberkongsi pendapat ya, dalam banyak perkara lah yang boleh kita bincangkan. Berbeza pendapat itu tidak ada masalah, tak boleh saja berbeza pendapat, berikan komen anda ya, walaupun tidak sama pendirian dengan saya, kita raknikan bersama ya. Yang penting kita boleh beri pencerahan dan kita hadamkan bersama ya apa saja maklumat yang sampai kepada kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.